Sebab ada orang cakap, jangan kaya. Kenapa? Nanti lambat masuk syurga. Oh ya, tak apa, miskin. Jangan kaya. Kenapa? Nanti lambat syurga kau. Tahu kau. Lepas tu Allah kata bayar zakat. Ya, biarlah ayat tu tak relevan dah sekarang. Pelontak kau tak relevan. Sebut di dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 77. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tidakkah kamu memerhatikan kepada golongan yang Allah perintahkan kepada mereka? Tahanlah tangan-tangan kamu dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dalam An-Nisa 77 Allah Ta'ala perintah 3 benda. Pertama, kuffu aydiyakum. Tahan tangan kamu. Kuf tu maknanya memadailah. Kita sebut kafa. Kafa ni maknanya okey tu. Cukuplah kafa. Wa kafa billahi wakila. Memadailah bagi aku Allah wakil aku. Wa kafa billahi syahida. Memadailah bagi aku Allah menjadi saksi. Kuf maknanya memadailah. Kuf. Berpada-padalah bahasa kita ni. Tak payahlah lebih-lebih sangat. Ayat ni cerita tentang apa? Asalnya cerita tentang orang-orang yang suka berperang di zaman dulu. Zaman sebelum Nabi hijrah, orang perang di Madinah, Aus dan Khazraj. Maka Allah kata, udah-udahlah. Kamu asyik perang sama-sama kamu. Tapi kamu tinggalkan banyak benda. Aus dan Khazraj bergaduh siang malam, pagi petang, tak bahagia pun. Tak tenang jiwa pun. Asal jumpa nak tumbuk, asal tumbuk jumpa. Yang laga-lagakan dia orang tu ialah bangsa Yahudi. Yahudi yang melaga-lagakan. Dalam masa yang sama, Yahudi menguasai ekonomi pada masa itu. Sehinggalah nak minum air pun, orang Arab kena ambil, kena beli daripada perigi-perigi kepunyaan Yahudi. Jangan tuan-tuan ingat dia di Madinah masa itu ada meter reader. Ayo masuk dalam rumah semuanya. Dah. Kena pergi beli dekat perigi. Siapa tuan punyanya? Yahudi. Majoriti Arab. Atau kenapa? Ayo kena beli dengan orang Yahudi, kenapa? Atau orang Arab asyik perang gaduh. Dia melupa tentang bangsa dia, dia melupa tentang negara dia. Dia melupa pada perniagaan dia. Maka diambillah kesempatannya oleh Yahudi. Dan Yahudi pula tak boleh tengok orang Arab ni baik. Dia hasut perang. Hasut perang. Kamu nak senjata? Kemana ada? Katanya. Ustaz, orang Yahudi itu orang bodoh ke? Tidak, awak translate saja. Yang bodoh sangat siapa pun tak. Jadi tuan-tuan, nak perang, kemana ada senjata? Tak ada duit, kemana boleh bagi pinjam? Sebab nak perang ni tuan-tuan, kena ada modal. Nak perang kena ada modal. Sampai sekarang tuan-tuan. Nak perang kena ada modal. Tak ada perang yang tak ada modal tuan-tuan. Maka bila nak cari duit, ambil pada Yahudi. Dan Yahudi pula memperkenalkan riba. Maka selama-lamalah Aus dan Khazraj, duit tak ada, negara tak membangun, ekonomi terlepas, sehinggalah berhutang dengan bangsa Yahudi. Maka mereka memerlukan seorang yang membetulkan keadaan ini. Dan bila mereka mengerjakan haji di Mekah, mereka nampak seorang laki-laki yang tiap-tiap tahun bercakap tentang Islam, tentang keadilan, tentang berkasih sayang, tentang sesuatu yang bersih daripada riba dan sebagainya. Apa yang laki-laki ini cakap cukup menarik. Pemimpin-pemimpin daripada Madinah tadi ni berasa dalam keadaan baguslah dia cakap. Tapi kenapa orang Mekah tolak dia? Orang Mekah tolak lelaki-laki ini. Sehinggalah mereka jumpa dengan laki-laki ini. Kalau di Mekah tak nak kamu, kemana di Madinah boleh terima? Kemana perlukan seorang yang boleh menjadi ketua kemana semua. Kata laki-laki ini, tahun depan tak dapatlah. Tahun ini tak dapatlah. Kalau tahun depan aku masih ditolak di Mekah, aku ke sana.
Maka dia buat perjanjian. Nama dia Bai'ah. Buat perjanjian. Kamu datang ke Madinah, all out, kami support, kami jaga kamu. Laki-laki yang mereka jumpa itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada tahun itu mereka sepakat nak membunuh Nabi di Mekah. Kafir Quraisy. Maka Allah perintahkan Rasulullah pergi ke Madinah. Di sana orang menunggu kamu. Maka bila Nabi sampai di Madinah, tuan-tuan, perpecahan orang Arab berlaku. Maka kata Allah, kuffu aidiakum. Tahan tangan kamu. Letak di belakang. Masuk tangan kamu dalam poket. Kuffu aidiakum. Jangan duk gaduh dah. Cukup. Stop. Kata Rasulullah, aku saudarakan kamu, Aus dan Khazraj, menjadi Ansar. Yang datang daripada Madinah, yang datang dari Mekah, namanya Muhajir. Muhajirin dipersaudarakan. Satu bab dah selesai. Satu bab dah selesai. Apa dia? Kasih sayang, persaudaraan Islam, hidup dalam keadaan baik, hidup dalam keadaan muafakat, hidup dalam keadaan tenang. Maka dia mendatangkan ketenangan jiwa. Kenapa Allah Ta'ala sebut kuffu aidiakum? Tahan tangan kamu. Kenapa? Paksa tangan lah yang masalah. Paksa tangan. Sampai kiamat ni kita bergaduh pasal apa? Paksa tangan. Senapang tembak guna tangan. Pisau rodok dengan tangan. Pedang tetak dengan tangan. Penampur dengan tangan. Jarang penampur dengan kaki. Itu terajang nama dia. Dengan penumbuk dengan tangan. Siku pun dengan tangan. Oi, smackdown pun dengan tangan. John Cena pun dengan tangan. Dan hari ini pun dengan tangan. Marilah, mari. Ada dengan kaki. Kenapa yang bergaduh sampai sekarang? Kasih tangan. Padahal dua garisan je. Nyap. Dah. Tapi bergaduhnya sampai mati. Mula masuk FGB ni sampai pencin. Bergaduh pasal itu. Bukankah Allah dah cakap, kuf. Cukup. Jangan lebih-lebih sangat. Engkau lebih-lebih. Mari hari Sabtu, engkau tak mengundi apa faedah? Bergaduh, pompa, cuti naik kamera. Tak bangkah mak? Malah, orang tak umar. Kepala otak kau. Apalah maknanya kamu agresif, kamu tak mengundi, apa kejadahnya tuan-tuan? Sebab itu yang ni tuan-tuan ni, memadailah perlahan-lahan. Bincang. Kerana pergaduhan tidak tenangnya hari ini ialah tangan. Bukan lidah ya. Lidah saya seorang bercakap. Tapi tangan tuan-tuan, 50% sedang menulis sekarang. 50% sedang menulis sekarang. Kat mana? Surau. Apa? Ada ceramah UKE Ya. Siapa panggil? BPZ buat program. Okey ke? Boring lah. Nampak tak? Tuh, nampak? Jarang tuan-tuan menulis dengan kaki. Yang banyak bergaduh sekarang pun, tangan. Yang banyak tak selesai pun masalah, tangan. Yang sekarang ni banyak tak masalah jiwa ni punca daripada tangan. Sebab mulut yang diam sekarang bertukar kepada tangan yang berbunyi. Dulu mulut bercakap, diam tangan. Sekarang mulut dah diam, tangan bercakap sekarang. Macam-macam yang bergaduh di media berpunca daripada tangan-tangan ini tuan-tuan. Sebab itu Allah Ta'ala kata, stop. Cukup. Kuf aidiakum. Cukup. Jangan lebih-lebih sangat. Letakkan kepentingan agama, letakkan kepentingan bangsa, letakkan hak-hak kamu di hadapan. Bukan semua perlu berlawan. Bukan semua perlu berlawan. Tuan-tuan tengok cerita hang jebat dengan hang tua. Jebat, turun kau. Siapa pula lah yang memekak di luar tu. Jebat pun buka pintu.
Siapa tu ha? Cepat, lupakah kau pada aku? Aku hang tua. Bang tua. Nampak? Bukankah kau dah mati tua? Aku belum matilah. Aku datang nak membunuh kau, jebat. Kalaulah aku tahu kau masih hidup tuah, demi Allah dan Rasul, tidak akan aku menderhaka pada Sultan Melaka tuah. Sudahlah. Gaduh. Bertikam. Apa kata jebat? Duk menyandor kat Gelangsir. Pada firasatku tuah, selagi keris Tameng Sari ini berada di tanganku, kau takkan dapat membunuhku tuah. Nampaknya benar-benar sungguh kau nak membunuhku tuah. Nah, kau ambillah Tameng Sari ini, berikan keris kau tuah. Masya Allah. Apa nak gaduh? Kau ambil, kau nak bunuh sangat bunuh. Tuan-tuan, itu cerita tuah dan jebat. Tak boleh ke dalam suasana sekarang ni ambil satu pendekatan? Cukup. Siapa yang boleh jaga agama, siapa yang boleh jaga kaum, siapa yang boleh jaga hak, kau perjuangkan. Tak payah gaduh. Sebenarnya boleh. Habis itu apa benda yang Allah Ta'ala perintahkan sangat-sangat? Dua benda kata Allah. Wa aqimus salah, dirikan sembahyang. Sembahyang itu tiang agama. Maksudnya apa? Jaga agama kau. Bila kita jaga agama kita, kita akan tenang. Sekarang Pak siapa rasa tak tenang? Pasal agama kita diperkotak-katikkan. Agama kita orang tak hormat. Orang hina Nabi kita. Kalau tuan-tuan rasa tenang, orang hina Nabi saya tak. Orang hina Islam kita gelak ya. Tak tahu. Orang hina Al-Quran kita rasa tenang, tak tahu. Kita takkan rasa tenang. Ketenangan itu akan berlaku bila agama itu dijaga. Allah Ta'ala sebut akan diturunkan ketenangan kepada engkau. Ihfazillah yahfazka. Engkau jaga Allah, Allah jaga engkau. Bila Allah jaga kita, apa susah? Memang terbaik ya? Allah jaga kita. Daripada Nepal jaga kita, tak terbaik lagi. Jaga Nepal memang garang macam lah, tapi dia pun tidur. Ada orang yang CCTV kontrol dia. CCTV, orang ambil guni, selesai masalah. Tutup CCTV itu. Tetapi kalau Allah jaga kita, tenang jiwa kita. Rumah tangga bahagia, harta bahagia, pekerjaan bahagia, rezeki bahagia. Maka kata Allah, jaga agama kamu. Jadi Allah Ta'ala sebut yang tangan tadi ni, tu salah gaduh lebih-lebih sangat. Sebab tu yang di bawah ni, kita sekarang ni dalam musim raya ni, nak buat lemang, tu salah lebih-lebih sangat. Nak bakar lemang, kacau dodo, relax-relax sudah lah. Hari Sabtu, raya lah, lepas tu relax. Ni lebih-lebih sangat bergaduh tumbuk maki hamun, siapa? Kita tetap jadi kita juga. Tak ada siapa tolong bayar bil meter air kita. Tapi yang Allah kata kena lebih-lebih apa? Jaga sembahyang. Jaga agama kamu. Kamu akan rasa tenang bila agama terpelihara. Dua, kata Allah, lepas kamu jaga agama kamu, kamu jaga wa aqimus salah wa atuz zakah. Kamu bayar zakat. Nampak? Nak bayar zakat apa kalau duit tak ada? Makcik tak bayar zakat ke? Makcik pun tunggu zakat. Macam? Allah kata bayar zakat. Tapi kalau tak ada duit, mana nak bayar? Tak ada pekerjaan, mana nak bayar? Tak ada mas, mana nak bayar? Maknanya Islam suruh jadi kaya. Bila jadi kaya, engkau bayarlah zakat. Sebab ada orang cakap, jangan kaya. Kenapa? Nanti lambat masuk syurga. Oh ya, tak apa, miskin. Jangan kaya. Kenapa? Nanti lambat syurga kau. Tahu kau. Lepas tu Allah kata bayar zakat. Biarlah ayat tu tak relevan dah sekarang. Pelontak kau tak relevan. Dia suruh kita jadi kaya. Pegang ekonomi. Bila kau pegang ekonomi, orang hormat kau. Orang hormat. Sebab tu bila duit zakat ni tuan-tuan, kita kumpulkan jadi satu entiti yang hebat, membangunkan orang Islam. Orang bukan Islam dia takut tengok duit zakat. Bayangkan terkumpul hampir 1 bilion setahun. Maknanya tuan-tuan yang bayar zakat ni hero tuan. Orang Islam
ada tempat pembelaan dia. Orang Islam ada tempat jagaan. Maka silakan jadi kaya. Kerana bila tuan-tuan kaya, tuan-tuan akan menenangkan hati orang lain. Dan bila kita bayar zakat, kita akan rasa tenang. Kalau orang tanya pada kita, aku dia tak tenang lah. Saya dua je kalau orang datang jumpa saya. Saya stres lah Ustaz. Saya anxiety lah Ustaz. Saya tak tahulah Ustaz. Tak tahulah Ustaz. Dua benda saya tanya. Subuh semayang tak? Cakap, subuh semayang tak? Dua suami isteri datang bergaduh. Akak semayang subuh tak? Kalau haid tak semayang lah. Abang? Cakaplah tidak. Garang isteri dia. Kak, saya tak tanya kak, saya tanya abang. Abang semayang tak subuh? Tak ada semayang, Ustaz. Patutlah bergaduh, tuan. Orang tanya suami, dia berjawab. Saya tanya suami, kak. Saya tak tanya kak. Saya tanya suami, kak. Semayang tak? Tak. Itulah dia punca dia. Yang duk bergaduh ni, subuh tak semayang. Saya semayang subuh, Ustaz. Ahad je tak semayang. Kenapa? Ahad cuti nak lama sikit. Bila isteri kejut, bang semayang subuh bang. Ahad. Dia jawab macam Bilal bin Rabah. Ahad nanti dia. Yang kedua, kalau datang masalah saya tanya, zakat bayar? Bayar. Zakat apa? Fitrah bulan Ramadan. Itu Ramadan kak, itu gelang mah kak tu. Duit gaji kak tu. Tak ada bayar. Itulah punca-punca kenapa ketenangan hilang daripada kita. Jadi tuan-tuan, jom kita dirikan agama kita, jom kita bangunkan ekonomi kita. Dengan jalan apa? Berpada-padalah menggunakan tangan ini untuk bergaduh. Sebaliknya kita majukan dua benda ini, dia mendatangkan kebaikan pada kita. Wallahu a'lam.